sukatan serakan data tak terkumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, alhamdulillah hari ini kita dapat sambung topik kita yang seterusnya, iaitu 8.2 sukatan serakan. Okey, jika kita imbas kembali apa yang telah kita belajar dalam video kita yang lepas, kita dah belajar apakah maksud serakan. Dan kita juga telah belajar bagaimana kita nak plot batang dan daun, serta kita juga telah belajar tentang plot titik. Untuk hari ini kita akan sambung dengan subtopik kita, sukatan serakan. Di mana standard pembelajaran hari ini awak boleh menentukan julat antara kuartil, variance dan sisihan piawai sebagai sukatan untuk menghuraikan serakan bagi data tak terkumpul. Jadi kita akan tengok satu persatu tentang 4 perkara sukatan serakan. Baik, kita tengok dulu yang pertama, iaitu julat. Julat, kita nak cari julat, kita kena ambil nilai cerapan terbesar, tolakkan dengan nilai cerapan yang terkecil. Kita akan tengok contoh 3. Contoh 3, diberi set data 34, 23, 14, 26, 40, 25, 20. Tentukan julat bagi set data ini. Jadi kita tengok cara penyelesaian dia. Di sini cikgu cadangkan awak susun dulu data awak dalam tertib menaik, supaya lepas ni kita tak ada masalah untuk mencari sebarang sukatan serakan yang diperlukan. Kita nak cari median, kita nak cari julat antara kuartil, variance dan sisihan piawai. Data kita mesti disusun terlebih dahulu. Cuma nak cari julat tak perlu susun, tapi cikgu cadangkan awak susun sahaja. Jadi kat sini cikgu susun dulu data. Jadi cikgu akan dapat 14. Daripada sini, daripada kecil ke yang besar lah cikgu susun. 14, 20, 23. Kemudian kita ada 25, 26, 34 dan 40. Bila cikgu susun data cikgu di sini, dalam turutan menaik, jadi bila cikgu nak cari julat, kita tahu dia adalah nilai cerapan terbesar. Jadi nilai cerapan terbesar kita di sini ialah 40. 40. Tolakkan dengan nilai cerapan yang terkecil. Jadi kita dapat tengok sini yang paling kecil ialah 14. Jadi 40 tolak 14, jadi kita akan dapat 26. Simple sahaja, cuma ambil yang paling besar, cerapan paling besar, tolakkan cerapan yang paling kecil. Jadi cikgu rasa tak ada masalah lah untuk awak selesaikan soalan contoh 3 kan. Kita pergi ke contoh 4. Jadual berikut menunjukkan skor bagi sekumpulan murid dalam suatu kuis kimia. Di sini skornya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan sini bilangan murid. Maksud data ni, skor 2 ada 3 orang murid. Skor 3 ada 5 orang murid. Skor 4 ada 6 orang murid. Jadi kalau kita nak susun, dia jadi banyak tau. Sebab itu data ini dimasukkan ke dalam jadual kekerapan. Walaupun dia data tak terkumpul. Boleh faham maksud cikgu tadi? Sekarang kita nak cari julat bagi data di atas. Jadi dia masih lagi mengambil kira formula yang sama. Kita kena ambil cerapan terbesar tolak dengan cerapan terkecil. Jadi kat sini bawah ni kekerapan ya. Jadi cerapan adalah dia punya nilai dia. Jadi di sini akan jadi cerapan terbesar. So siapakah cerapan terkecil kita? Cerapan terkecil adalah 2. Jadi kita nak cari dia punya julat, kita tolakkan. Maka julat adalah cerapan terbesar, tolakkan dengan cerapan terkecil, jadi kita dapat jawapan kita 6. Boleh ya belajar? Baik. Tadi kita dah tengok bagaimana kita nak cari sukatan serakan yang pertama, iaitu julat. Seterusnya kita nak tengok sukatan serakan yang kedua, julat antara kuartil. Iaitu Q3 tolak Q1. Apa maksud Q3? Q3 ialah kuartil ke-3
dan Q1 ialah kuartil pertama. Okey, so dalam data kita ni sebenarnya kita akan ada Q2 juga. Okey, dan Q2 tu apa? Okey, kita akan tengok kemudian ya. Okey, kita pergi ke contoh 5. Tentukan julat antara kuartil bagi setiap set data berikut. Okey, soalan A. Kita ada data 4, 4, 6, 8, 10, 13, 15, 16, 20, 22, 23. Begitu juga dengan soalan B dan soalan C. Okey, so cikgu proceed terus ke penyelesaian. Bagaimana kita nak cari julat antara kuartil. Okey, so di sini awak telah pelajari bagaimana nak cari median. Okey, mempelajari bagaimana nak cari median. Apa itu median? Okey, memori saya maksudnya median itu awak dah belajar dulu di masa menengah rendah. Okey, median ialah cerapan yang berada di tengah apabila data disusun dalam tertib menaik atau menurun. Okey, maksudnya data kita ni kena susun dulu baru kita boleh dapat median. Dan median itu duduk di tengah-tengah. Okey, daripada median baru kita boleh tentukan Q1 dan baru kita boleh tentukan juga Q3. Okey, jadi cikgu nak terus kepada penyelesaian untuk soalan A. Okey, kalau kita tengok dalam soalan kita, okey, rezeki kita soalan ni memang dah disusun. Okey, kalau dia belum disusun, awak kena susun dia dulu. Ikut tertib menaik atau menurun. Okey, tapi kalau dia just susun, cikgu salin semula lah. Okey. Okey, jadi cikgu dah salin semula daripada soalan yang dah disusun datanya. Okey, kita kira sama-sama data ni ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey, kalau dia ada 11 data, kita bahagi 2. Jadi siapa yang akan duduk di tengah-tengah? Kalau cikgu bahagi 2, cikgu dapat 5 data berada di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5 sini. 1, 2, 3, 4, 5. 5 di sini. Jadi cikgu dapat tengok 13 ini duduk di tengah-tengah. Jadi 13 ini akan jadi Q2. Okey, median juga dikenali sebagai Q2. Okey, itu perkara yang awak perlu tahulah. Okey, jadi cikgu nak label sebagai Q2 lah, ataupun cikgu nak label median pun boleh. Okey, so bila kita dah cari median, baru kita boleh cari Q1. Q1 ni pula yang duduk di tengah-tengah antara 4 hingga 10. So 13 tak kira dah. So 4 hingga 10 kita dapat tengok 6. Okey, 6 duduk di tengah-tengah antara 5 data di sini. Jadi 6 ini adalah sebagai Q1. Okey, begitu juga dengan Q3. Siapa yang duduk tengah-tengah antara 5 data di sini? 20 duduk di tengah-tengah. Jadi 20 ini adalah Q3. Okey, sekarang baru kita boleh cari julat antara kuartil. Maka julat antara kuartil Q3 tolak Q1, iaitu Q3 kita 20, kita tolak dengan Q1. Q1 kita 6, jadi kita dapat 20 tolak 6, kita akan dapat 14. Okey, macam tu. Okey, jadi kita kena susun dulu. Ingat dulu, step pertama susun data. Yang kedua, bahagi 2 data kita. Jadi yang duduk di tengah-tengah akan jadi Q2, iaitu median. Kemudian yang tengah-tengah antara data yang di depan ni Q1. Yang tengah-tengah antara data yang di belakang adalah Q3. Okey, seterusnya untuk soalan B. Okey, kita tengok data kita juga telah disusun. Jadi cikgu akan salin semula yang diberi ini. Okey, so cikgu dah salin semula. Macam biasa kita kira balik data kita ada berapa. So kalau kita kira untuk soalan ni kita ada 9 data. Okey, 9 data bahagi 2. So akan dapat 4. So tengah-tengah ni akan jadi median dia. Okey, iaitu tengah-tengah ni akan jadi Q2. 19 akan jadi Q2. Jadi siapa akan jadi Q1? Cuba awak tengok. 4 data. Jadi siapa duduk tengah-tengah? Siapa duduk tengah-tengah? Kalau kita tengok tengah-tengah kat sini. Jadi Q2 ni kita kena cari purata. 14 tambah 14 bahagi 2. Baru kita boleh dapat Q2. Okey? Dan Q3 kita. Q2, sorry. Maafkan cikgu. Q1. Ini Q2.
Okey. Yang ni pula siapa akan jadi Q3? Sama juga. Kita tengok tengah-tengah ni. Tengah-tengah ni 4, tengah-tengah dia 20 tambah 21. So kena cari purata dia. Okey. Boleh. Jadi cikgu nak cari Q1 dulu. Okey, jadi kalau cikgu nak cari Q1, cikgu kena ambil 14 tambah 14 bahagi 2. Jadi cikgu dapat 14 balik lah. Okey, dan Q3 kalau cikgu nak cari, cikgu kena ambil 20 tambah 21 bahagi 2. Jadi cikgu dapat 20.5. 20.5. Okey, jadi kalau kita nak cari julat antara kuartil, Q3 tolak Q1 masih menggunakan formula yang samalah. Q3 kita 20.5 tolak dengan Q1 14. Jadi kita akan dapat jawapan kita 6.5 macam tu. Okey? So nampak kan ada beza antara soalan A dan soalan B. Soalan A tadi Q2 tengah-tengah, Q1 pun boleh dapat tengah-tengah ni. Sebab dia data ganjil ada 5. Okey, Q3 pun ada 5, jadi boleh ambil tengah-tengah. Tapi untuk soalan B, kita dapat tengok bila kita dah pecahkan median yang di sini, kita dapat data kita genap 4. So 4 ke kita akan tengok lepas ni pula soalan C macam mana kalau dia lain pula. Okey, so kalau yang 4 ni kita kena tambah tengah-tengah ni. Okey, yang ni tambah tengah-tengah ni. Okey, seterusnya kita tengok dengan soalan C. Okey, soalan C kita, data kita adakah dah disusun? Ya. Data kita juga disusun dalam turutan menaik. Jadi cikgu boleh salin balik untuk soalan C. Okey, bila cikgu susun, cikgu nak bilang ada berapa data cikgu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, bila kita bahagi 2, 8, kita akan dapat 4, betul tak? 1, 2, 3, 4. Jadi yang ni sebahagian data yang pertama, yang ni bahagian data yang belakang. Jadi di manakah terletaknya Q1? Q2? Q3. Okey, cari dulu Q2 tengah-tengah. Jadi tengah-tengah dia berada di sini. Okey, sini adalah Q2. Jadi kalau dia duduk tengah-tengah ni, macam tadilah, kita kena tambah dan cari bahagi 2, cari dia punya nilai berapa. Okey. Bagaimana pula dengan data Q1 kita? Okey, kita kira sini ada 4 lah. Okey, 1, 2, 3, 4, maka kita punya Q1 berada di sini. Q3 1, 2, 3, 4. Q3 berada di sini. Macam tu. Okey, jadi kita cari dulu Q2 tak payah carilah ya, sebab kita nak cari julat antara kuartil. Jadi kita cari dulu kuartil pertama 2.5 tambah 2.5 bahagi 2. So kita dapat 2.5. Okey, Q3 2.9 tambah 3.0 bahagi 2. Jadi kita dapat 2.95. Okey, jadi bila nak cari julat antara kuartil, Q3 tolak Q1. Okey, Q3 2.95 tolak 2.5. Jadi jawapan dia ialah 0.45. Okey. So julat antara kuartil ni dia kena susun dulu mula-mula. Kemudian kita cari Q2 kita. Sama ada data kita genap ke ganjil, kita boleh carilah. Okey, baru kita boleh cari Q1 dan Q3 dan kita tolakkan. Boleh ya julat antara kuartil?